Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat pagi semua. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, saya harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria bersama keluarga tersayang, masih lagi mengekalkan momentum dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Saya percaya semua tengah berpuasa lah sekarang ni kan, dan kalau misal kata anda dah pun mengikuti siaran live ni, saya minta tolonglah anda kenalkan diri, bagi salam. Sekurang-kurangnya saya tahulah yang anda dah join dengan saya pagi ini, dan saya harapkan agar anda bolehlah tolong saya. Tolong apa tu? Tolonglah sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Kita tariklah seramai mana yang boleh supaya mereka boleh, rakan-rakan anda boleh join kita bersama, dan kita bersembang santai pada pagi ni. Topik yang saya nak sharekan dengan anda pada pagi ni yang saya dah war-warkan sejak semalam ialah tak kenal maka tak cinta. Okey, so apa yang saya nak sembang berkenaan topik tu, kita tunggu sekejap lagi. Okey, jadi tekan button share, tarik lagi kawan-kawan yang lain untuk join bersama, insya-Allah. Jadi pagi ni saya nampak ada beberapa nama di sini. Okey, terima kasih kepada siapa yang dah join. Tuan Muhammad Zakaria, waalaikumsalam. Firnita, lama tak nampak Fir, waalaikumsalam. Okey, salam menjemput rezeki. Okey, Fit Bim ada, okay, waalaikumsalam Fit. Okay, Irfan Daud, waalaikumsalam. Dan semua-semua yang ada ni lah, siapa-siapa yang belum kenalkan diri, yang belum bagi salam tu, tolonglah bagi salam. Kawan-kawannya saya tahulah anda dah join. Tarik lagi lah kawan-kawan yang lain. Bawa ada berapa orang ni? 5 orang. Bawa ada 5 orang ni, kita tarik lagi lah ramai-ramai, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni. Okay, pagi ni saya tak nak ambil masa panjang. Saya mungkin nak bercakap bukan dalam setengah jam lah kot. Setengah jamnya. Apa yang saya nak ceritakan ni sebenarnya bertitik tolak daripada apa yang saya nampak sejak kebelakangan ni lah. Jadi apa yang saya nak sembangkan tu kena tunggu kejap. Tunggu kejap apa yang saya maksudkan dengan tak kenal maka tak cinta tu. Kejap lagi saya akan ceritakan. So sementara kita nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk. So macam mana hari yang hari ni yang ke berapa? 6 hari yang ke-6 kita berpuasa kan. Macam mana puasa masing-masing? Harap-harapnya semua okey lah kan. Kita dah terbiasa dah sekarang ni, dah 6 hari dah kita berpuasa tu. Kita dah terbiasa dengan norma-norma kehidupan baru kita kan, the new norm tu. Jadi kalau biasanya kita ada kesempatan boleh berkunjung ke bazar Ramadan, boleh solat tarawih di surau dan masjid, tapi kali ni kita tak boleh lagi buat perkara-perkara tu, dan kita terpaksa masak di rumah. Kalau nak order makanan pun mungkin melalui Foodpanda dan sebagainya. Itulah orang kata kebiasaan tu dah bertukar lah kan. So bila kebiasaan tu dah bertukar, kita rasakan macam kadang-kadang macam saya pun bila dah sebulan lebih dah berkampung kat rumah, tak boleh nak keluar dan sebagainya kan, kita rasakan macam not bad, boleh lah orang kata kan, nak survive tu kan. Cuma itulah bila kita mengenangkan kerja-kerja kita yang tertangguh tu, tak boleh nak masuk pejabat, tak boleh nak buat amalan harian kita untuk cari rezeki dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin kadang-kadang kita rasakan bahawa perkara tu agak merisaukan lah. Yalah, macam sahabat-sahabat perunding hartanah yang ada ni, kebanyakan daripada kita bila kita tak dapat nak close deal dan sebagainya, so tak adalah commission kan. Jadi mungkin bagi yang memang 100% mengharapkan commission yang masuk tu, bila tak ada sale, tak ada S&P dan sebagainya, kita tak adalah orang kata rezeki untuk kita dapat collect claim dan sebagainya. Jadi itulah, dalam keadaan sekarang ni saya rasakan mungkin ada perkara-perkara yang mungkin menyebabkan pendapatan kita terjejas. Jadi kita perlu membuat sesuatu, sekurang-kurangnya kita dah bukan nak kata dah tergantuk baru nak tergadah, tidak. Maknanya ini macam kita punya satu perkara yang telah membangunkan kita, yang membangkitkan kita daripada tidur yang lena lah sebenarnya. Jadi bila kita nampak keperluan untuk kita melaksanakan sesuatu tu, kita buat sesuatu perkara tu kena ada perancangan yang teliti, dan perlu ada orang kata
plan yang banyak lah, plan A, plan B, plan C. Kalau tak boleh jadi plan A, nak kena buat plan B pula. Kalau tak boleh jadi buat plan B, kena buat plan C pula kan. So dalam masa sekarang ni memang kita kena adapt the situation tu, kita kena jadi fleksibel lah, orang kata kena jadi fleksibel, dan kita kena buat perkara yang mungkin di luar daripada kebiasaan kita, dan kita kena keluar daripada kelompok ataupun daripada zon selesa kita kan. So itulah yang saya nampak dalam saya sendiri pun mengalami perkara yang sama, believe it or not, macam yang tuan-tuan perempuan alami sekarang ni, saya punya bisnes pun terjejas teruk. Lagi pula legal firm, bila kita tak boleh nak berurusan dengan klien, kes ada, alhamdulillah kes masuk dalam sepanjang tempoh PKP ni, ada je SPA yang saya nak kena buat, tapi saya tak boleh nak meneruskan dengan preparation of the SPA, dan nak minta klien datang office dan sign tu memang tak boleh lah kan. Nak jumpa klien di luar pun tak boleh juga. So end up benda tu saya draft, saya siapkan, dan saya beritahu klien, okey, minta maaf lah, dalam tempoh PKP ni memang kita tak boleh nak berjumpa. Jadi saya mengharapkan after PKP nanti kita set appointment dan kita jumpa lah untuk signing SPA dan sebagainya. Jadi terpaksalah we have to, orang kata apa, adapt with the changes tu, dan kita terpaksa memahamkan klien, dan alhamdulillah klien pun kebanyakannya faham lah. And takkanlah mereka nak kata nak sign juga, then nak sign juga. So saya beritahu dengan diorang, kalau sign pun tak guna, kita nak sign dokumen pun kan, kita tak boleh nak buat kata apa, proses-proses seterusnya kan, sebab the other side of the coin tu, macam kita punya transaction, bila kita melibatkan banyak tempat ni, line office, melibatkan stamp duty, melibatkan what we call apa tu, bank, jadi banyak perkara yang sebenarnya yang masih lagi tertangguh walaupun SPA tu dah sign kan. So no point kita nak sign awal-awal pun, kalau kita sign pun tak boleh nak proceed dengan next step dan apa tu, langkah-langkah seterusnya kan. So sebab tu saya beritahu dengan klien, okey, tolong sabar kejap lah. Everybody was struck by apa, COVID-19 ni punya impact. Tak kira lah siapa anda, semua orang merasa kesannya. Dan kita harapkan ramai yang terkesan tu, yang badly impact tu, dia akan dapat segera bangun lah dengan cepat, dengan segera. So macam yang semalam saya baca beberapa news, saya tak tahulah benda tu betul ataupun hearsay saja kan. So banyak hotel-hotel yang dah tutup tau. So kebanyakan hotel-hotel yang tak boleh nak nak generate pendapatan, memang badly impacted lah. Kebanyakan hotel bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia banyak yang tak boleh nak, orang kata apa, terima gas, terima dia orang punya apa, pelanggan, jadi tak boleh nak buat bisnes lah kan. So dalam tempoh sekarang ni memang lah, even kalau kita tengok flight crew pun banyak yang dalam keadaan yang bermasalah untuk bekerja kan. Flight crew yang mana yang kerja bahagian aviation ni, itu yang ada orang buat lawak ada gambar poster tulis, ingatkan tahun 2020 ni nampak kereta terbang, rupanya kapal terbang pun tak boleh terbang. Itulah sampai macam tu dahsyat sekali. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, dah bersedia ke tidak dengan impact yang bakal berlaku pasca COVID-19 nanti. So sekarang ni dalam tempoh fasa kita masih lagi ada masa, tak terlambat lagi untuk tuan-tuan perempuan bangkit dan mulakan perkara yang baru lah. Kita start all over again. Apa yang kita dah buat silap, apa yang kita dah tersalah, dah buang masa sebelum ni, kita ubah balik orang kata apa, perangai kita, ubah balik kita punya sikap. Mana yang tak baik tu kita tinggalkan, kita cuba jadi yang baru. Jadi untuk pagi ni, tu yang saya nak ceritakan sikit lah tentang topik tak kenal maka tak cinta ni. Ada kena-mengena lah, ada kena-mengena dengan sikap tuan-tuan perempuan semua, ada kena-mengena dengan what we call pendekatan yang kita harus buat, pendekatan yang harus kita buat untuk memastikan bahawa kita tidak ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Ini saya tujukan khusus untuk mereka yang memang betul-betul nak berubah. Kalau anda rasa yang anda ni macam tak apalah, aku dah okey dah coach sekarang ni, tak payahlah nak ajar benda-benda yang pelik-pelik ni apa semua kan, tak payahlah nak tunjukkan benda-benda baru, nak suruh aku buat benda baru apa semua. Kalau anda dah rasa macam tu, by all means saya minta maaf, anda tak sesuai untuk dengar apa yang saya nak ceritakan ni lah. So saya suka bercerita, saya suka menyampaikan sesuatu kepada orang yang suka mendengar dan orang yang suka nak ambil tahu tentang perkara tu. Dan bila dia dah tahu, dah dengar, dia akan buat.
Bukan setakat dia dengar je, dia dengar dan dia buat. Okay, tak guna kalau kita dengar, kita dah dapat suatu ilmu tu tapi kita tak amalkan, kita tak praktikkan. Okay, macam pepatah Arab ada beritahulah, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal umpama saya pun dah lupa pepatah Arab tu, umpama pokok yang tidak berbuah. Lebih kurang macam tu lah. Yang bahasa Arab tu saya lupa. Dulu zaman sekolah-sekolah tu selalu ingat, ustaz selalu sebut, tapi bila tua-tua dah lupa. Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin ke benda macam tu lah lebih kurang. So ilmu yang tidak diamalkan, umpama pohon yang tidak berbuah. Pohon tak berbuah nak buat apa kan? Macam kita tanam pokok pelam kan. Pokok pelam rupanya tanam pokok pelam jantan, tak guna kan, tak keluar buah kan, keluar daun aja banyak. Daun menyemak ke rumah je. Kalau daun dah kering, dah gugur, kita pula nak kena sapu. Tu yang orang ambil kapak pergi tebang pokok kan. So janganlah kita jadi macam tu. Kita dah terima ilmu, dah dapat apa yang kita dengar ni, kita kalau boleh kita amalkan dan kita buatlah perkara tu step by step. Okay, so tuan-tuan perempuan, saya harap tuan-tuan perempuan boleh ambil lah sedikit sebanyak apa yang saya nak cuba sampaikan ni. Saya sedar saya bukan orang yang sempurna. Saya bukannya orang yang terbaik untuk menasihati tuan-tuan perempuan. Mungkin anda lebih power daripada saya, anda mungkin lebih orang kata apa, berpengalaman, mungkin lagi banyak ilmu daripada saya. Tapi itulah, kadang-kadang bila tu yang saya cakap semalam, kalau siapa-siapa yang tidak ada apa masalah untuk menarik pelanggan, tidak ada apa masalah untuk menarik prospek, saya alu-alukan anda untuk join bersama. Jadi sekurang-kurangnya apa yang saya terangkan ni, kalau anda mungkin tak sealiran ataupun sependapat dengan saya, anda boleh utarakan pendapat anda di ruangan komen dan kita sama-sama berdiskusi kan. Jadi saya mengharapkan juga anda boleh bantu anda boleh bantu sahabat-sahabat yang lain yang mungkin dalam keadaan yang terkesan bila tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak buat marketing secara berdepan dan sebagainya. Jadi anda mungkin boleh terangkan ataupun boleh sharekan pengalaman anda, macam mana anda boleh teruskan aktiviti marketing dan sebagainya dalam tempoh PKP yang kita tak boleh nak keluar rumah sekarang ni. Okay, jadi tu yang saya mengalu-alukan pendapat anda, mengalu-alukan saranan daripada anda untuk kita sharekan dalam ruangan komen. Okay, so macam yang saya tekankan sebelum ni tadi, maknanya bagi saya saya di sini, walaupun saya rasa kita dah pun ke udara lebih kurang sebulan lebih dah sebulan lebih daripada tarikh 19 bulan Mac lagi sampai ke hari ni, dan saya nampak alhamdulillah crowd yang ada tu walaupun tak ramai, tapi saya nampak muka-muka yang konsisten yang memang hari-hari duduk dengan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada anda yang memang setia, yang memang orang kata apa, tak pernah gagal untuk mengikuti kelas online ke, bicara santai ke, sembang santai ke, we just name it lah kan, apa yang saya buat hari-hari ni. Kadang-kadang sampai satu tahap tu saya rasa macam alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat saya buat benda ni, ada orang yang sudi mendengar, ada orang yang sudi bersama dengan saya, dan kata apa, saya seronok sebenarnya. Sebab tu saya rasa macam sayang kalau saya nak tinggalkan kelas, saya tak nak buat kelas. Boleh je kalau saya kata tak naklah buat kelas hari ni, saya nak rehat lah kan. Tapi saya rasa macam tak fair, tak fair untuk diri saya dan tak fair untuk tuan-tuan perempuan semua. Sebab saya tengok ada yang memang constantly every day dia akan follow, setiap pagi dia akan duduk depan phone ataupun laptop masing-masing, dia dengar apa kongsian yang saya cuba nak sampaikan. Walaupun kadang-kadang saya sampaikan benda tu dah berulang kali dah, banyak kali dah saya cakap benda yang sama kan. Tapi itulah, masih orang kata terima kasih banyak-banyak lah. Masih ada juga yang sudi mendengar, yang celoteh saya, yang mungkin tak seberapa ni, ilmu yang saya ada pun tak banyak mana kan. Itulah saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada tuan-tuan perempuan semua. Okay, alright, so kita tengok komen-komen yang masuk. Okay, cikgu, terima kasih cikgu. Okay, Waalaikumsalam. Okay, Ustaz Nazri pun ada. Ustaz Nazri pun sekarang ni dah setia dah, tiap-tiap pagi ada. Terima kasih Ustaz Nazri. Waalaikumsalam Ustaz Jaafar, Mak Saib. Okay, Waalaikumsalam Tuan Jaafar. Okay, Tuan Haji Wahab, seperti biasa memang ada. Memang terkesan hampir down. Yes, betul. So itulah dalam keadaan sekarang ni, impact COVID-19 ni, tu yang kita risaukan. Apa yang bakal berlaku. Okay, semalam saya sempat mengikuti perkongsian daripada Tuan Irman. Saya pun suka tengok apa sharing daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. So dalam tempoh PKP ni, alhamdulillah kita dapat ilmu percuma tu tiap-tiap hari tau.
Tiap-tiap hari kita dapat ilmu percuma. Tengok page ni dapat ilmu percuma. Orang ni buat live cerita pasal apa ni, property market. Yang ni cerita pasal macam mana cara nak deal dengan apa tu, rumah lelong dan sebagainya kan. So yang ni cara macam mana nak buat apa tu, loan application dengan bank. Nak dengan tak nak aja kita dengar kan. Nak dengan tak nak kita dengar dan kita ambil je ilmu tu. Sebab benda percuma, siapa yang rugilah bagi saya. Okey, dalam cycle sekarang ni, kalau kita masih lagi duduk di tempat yang sama, kita tak dapat tambah ilmu, kita tak dapat nak sampaikan ilmu pada orang kan. Jadi sia-sia lah. Dalam tempoh sekarang ni sepatutnya kita gunakan kesempatan ni, duduk kat rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak kerja dan sebagainya, untuk kita muhasabah balik diri dan tambah mana yang kurang lah. Itu sebenarnya yang patut kita buat sekarang ni kan. Dan nak tambah ilmu tu bukannya susah. Masuk Facebook sekarang ni panjang lah, apa orang kata apa, kalau nak cerita mukadimah ni sampai esok pun tak habis kan. Ni baru mukadimah ni. So bagi saya itulah sikap dalam diri ni, ego kena turunkan, rasa macam malas kena buang, rasa macam dah bagus, dah pandai tu kena letak tepi kan. Rasa macam diri tu dah superstar, dah bagus sangat kan. So itu semua kena buang tepi lah. Apa salahnya kita belajar dengan orang yang lebih muda daripada kita? Apa salahnya kita belajar dengan orang yang mungkin kurang berpengalaman daripada kita? Mungkin apa yang dia nak sampaikan tu kita tak pernah dengar sebelum ni kan. Jadi itu yang bagi saya itulah sikit sebanyak mukadimah yang saya nak sampaikan untuk pagi ni. Jadi alhamdulillah ada lebih kurang 14 mata saya nampak yang dah join. Terima kasih kepada semua yang dah join pada pagi ni, dan terima kasih kepada mereka yang dah tekan button share, dan tolong sharekan apa ni rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakanlah kita punya sembang santai pada pagi ni dengan topik tak kenal maka tak cinta. Okey. Jadi apa yang saya nak cuba kongsikan pada tuan-tuan dan puan, okey, mukadimah dah panjang lebar dah tadi, dah cerita macam-macam kan, siap apa ni bagi suntikan semangat sikit kan, bagi orang kata apa, bukan setakat kerajaan dia yang bagi suntikan dana modal dan sebagainya. Saya pun cuba nak bagi suntikan semangat itulah. Okey, dalam tempoh kita di tak boleh nak keluar rumah, terpaksa duduk nak buat apa-apa aktiviti di luar tu tak dibenarkan. Jadi inilah masanya sekarang ni. Saya dah ulang banyak kali dah benda ni, dan hari ni saya nak ulang lagi sekali. Saya nak ulang lagi sekali sebab saya tak nampak lagi kawan-kawan yang dalam circle of friends saya, yang anda yang jadi followers atau anda yang mana saya dah kenal, yang mana saya dah follow, yang mana saya dah like page anda, saya tak nampak lagi benda tu. Tak nampak lagi, tak ada lagi orang yang buat kan. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, tak kenal maka tak cinta ni adalah anda kena buat tindakan sekarang untuk meriahkan page Facebook anda tu. Meriahkan page Facebook anda dengan melakukan perkara-perkara yang saya dah terangkan sebelum ni. 4 langkah tu anda kena buat. 4 langkah tu anda kena buat. Ingat tak lagi apa yang saya dah cerita sebelum ni dalam rancangan live saya 2 minggu yang lepas kalau tak silap, saya ceritakan tentang 4 langkah ni. Apa dia? Nampak. Anda kena bagi orang nampak siapa anda. Bagi orang nampak, tak ada cara lain, memang anda kena buat Facebook marketing ataupun Facebook ads untuk tarik followers, supaya nampak anda, supaya wajah anda, page anda tu akan lalu lalang di apa tu, what we call dia punya wall tu setiap hari. Okay, so dah buat ke belum? Saya rasa ramai yang tak buat lagi. So buat Facebook like, tarik followers tu kena buat apa ni, dan kena buat sekarang. Tak boleh nak tangguh. Sebab benda ni dalam tempoh PKP ni lah kita duk mengharapkan orang tak ada buat apa-apa kat rumah. Orang duduk pegang telefon, scroll Facebook. Itulah kerja orang sekarang ni. Okay, mungkin bulan puasa ni tambah sikit lah, dia buat amal ibadat, tadarus dan sebagainya. Tapi masih lagi mereka menggunakan telefon untuk orang kata apa, menghilangkan kebosanan mereka. Jadi masa ni lah you all nak kena buat Facebook like marketing tu. Kena buat. Kalau tak buat sekarang ni, nanti bila habis tempoh PKP, orang dah macam perak tau. Orang perak ni, keluar, bebas, aku merdeka, boleh keluar kan. Masa tu mungkin orang dah tak berapa tengok handphone lagi dah kan. Okay, sekarang ni masih tengah duduk kat rumah ni, inilah masanya kita nak kena, orang kata apa, gunakan strategi untuk pegang minda masing-masing,
nak approach you all punya prospek dan sebagainya, bagi mereka nampak siapa anda. Okey, buatlah. So itu yang pertama. Okey, yang kedua, siapa lagi ingat? Bila dah nampak, orang tu akan kenal kita. Kan. So kenal. So bagi mereka kenal anda. Macam mana nak bagi mereka kenal anda? Anda kena tampil ke depan. Okay, orang dah like page anda. Okay, anda dah suruh mereka follow anda, mereka pun dah follow. Okay, bila dah follow, anda kena pastikan yang mereka kenal siapa anda. Okay, jangan kita buat page, dah minta orang follow, tapi dalam masa yang sama, page kita tu krik-krik. Tak ada apa-apa pengisian dalam tu, anda tak tunjulkan diri, tak kenalkan siapa diri anda di situ. Balik-balik asyik tunjuk gambar rumah, nak jual rumah. Gambar rumah, nak jual rumah. Pengisian langsung tak ada. Kan, tak tunjukkan siapa sebenarnya page owner. Gambar, orang kata apa, profile pic untuk page tu pun letak gambar rumah, bukan letak gambar anda kat situ. Kan, jadi perkara macam ni sebenarnya anda kena ubah. So bila dah bagi orang nampak, bagi orang kenal anda. Bagi orang kenal anda, nak tak nak anda kena ubah style anda, strategi anda. Dalam Facebook page tu anda kena buat display picture, kena tukar gambar anda sendiri. Awak punya, orang kata apa, cover area yang atas tu, kalau boleh buat video, buatlah video yang cantik. Kalau tak boleh nak buat video, tak apa, letaklah poster yang paling cun, yang menggambarkan siapa diri anda. Okey, itu nak bagi orang kenal. Okey, yang ketiga, nak bagi orang suka. Okey, nak bagi orang suka macam mana? Nak bagi orang suka, memanglah anda kena buat sesuatu, anda kena bagi mereka sesuatu yang mereka suka dengar, yang mereka suka nak ambil tahu, yang mereka suka nak, orang kata apa tu, belajar daripada anda, kan? So inilah yang anda kena buat, apa yang kita panggil sebagai FB Live. Macam mana yang saya buat sekarang ni dengan tuan-tuan perempuan semua. Okay, FB Live ni adalah salah satu cara. Salah satu cara, bukan the only way, salah satu cara. Banyak lagi cara lain, tapi one of the, orang kata apa, easiest way, cheapest way, tak payah buat apa ni, tak payah bayar apa-apa pun. Bila anda buat live ni free je, bukan yang kena bayar pun. Macam saya buat live sekarang ni kan, bukan kena bayar, okay? Dan paling cepat untuk anda spreadkan anda punya orang kata apa, jenama, branding anda tu. So bila anda buat live, nanti saya akan terangkan kenapa kena buat live tu dan macam mana cara nak buat live tu yang betul-betul, orang kata apa, mendatangkan kesan, mendatangkan impact untuk anda punya page. Okay, so bagi apa tu yang mula-mula tadi, nampak, kenal, lepas tu suka. Okay, last sekali, yang paling penting, orang dah suka tapi kalau orang tak beli tanah ataupun beli property daripada anda pun tak guna juga. Yang paling penting sekali, yang last sekali ni, apa dia? Percaya. Ingatkan lagi apa yang saya dah ceritakan hari tu. Okay, nampak, kenal, suka, percaya. Bila mereka dah start suka dengan anda, barulah mereka akan percaya dengan anda. Okay, bila mereka dah percaya dengan anda, barulah mereka akan menjalankan urusan dengan anda. Barulah mereka akan bagi listing untuk apa tu anda tolong jualkan. Barulah mereka akan bagi duit deposit, earnest deposit untuk close sales dengan anda. Kan? So itulah langkah-langkah yang anda perlu buat. Okay, jadi pastikan kalau yang belum buat tu, startlah sekarang. Penat kadang-kadang bila saya tengok, kadang saya rasa macam, alamak, rasa tak ada diorang ni tak buat lagi. Apa yang aku sampaikan hari tu tak terkesan ke, kan? Apa yang aku ceritakan diorang tu, diorang rasa macam benda tu tak ada faedah ke, kan? So saya kadang-kadang saya terfikir bila saya dah sampaikan, tapi orang yang saya sampaikan tu saya tengok, kan hari tu saya dah suruh like page apa semua kan, saya pun dah follow page anda, saya pun dah start like page anda, tapi saya tengok ramai lagi yang tak buat apa yang saya dah pesan ni. Itu yang saya fikir, tak boleh jadi ni, hari ni nak kena cerita balik, nak kena ingatkan balik tentang apa yang saya dah ceritakan hari tu. Okay, jadi sekarang ni saya nak tahu apa sebenarnya masalah, apa sebenarnya yang membuatkan anda tak boleh nak buat benda tu. Anda rasa benda tu tak penting ke? Anda rasa benda tu macam tak apalah, benda ni boleh buat kemudian lah, kan? Anda rasa macam tak apalah, apa kita time PKP ni kita duduk goyang kaki lah, tidur makan macam tu je lah, kan? Anda rasa macam tu ke? Ataupun anda rasa macam apa yang saya sampaikan ni, alah, Coach Aizat ni macam dia dah bagus sangat, followers dia pun baru ada 5,000 lebih je, bukan ramai mana pun. Okey, tak apa, kalau itu alasan anda, tak apa, anda boleh je tengok perkongsian yang dah dikongsikan oleh orang-orang yang memang followers dia ada berjuta. Kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda. Okay, orang yang followers dia dah ada beratus ribu, dan benda yang sama yang saya sampaikan ni, dia pun menyampaikan benda yang sama dalam dia punya Facebook, dalam dia punya online marketing. Okay, so nanti saya akan kongsikan. Kalau tak nak dengar cakap saya, tak apa, tolonglah dengar cakap orang yang followers dia dah ada 1 million plus, yang dah ada beratus-ratus ribu tu, macam mana teknik yang dia buat untuk tarik dia punya pelanggan.
Okay, right. Okay, so itu sebagai yang kata pembukaan lah untuk topik tak kenal maka tak cinta ni. Saya tak marah, saya nasihat. Saya tak marah, saya cuma nasihat saja. Dan saya tak rasa benci ke, saya tak rasa orang kata apa geram ke apa dengan anda, tidak. Cuma saya kadang-kadang rasa sedikit kata apa kecewa sikit, tak adalah orang kata marah ke apa. Cuma itulah, bila kadang-kadang yalah, dah nama pun coach. Coach ni bila dia suruh buat satu benda, dia nak orang tu orang yang jadi dia punya, panggil prodigy lah. Saya panggil anda semua sebagai saya punya prodigy. Okay, so bila coach dah cerita tapi prodigy tak ikut, tu yang kadang-kadang coach tu ada rasa macam sikit kecewa lah kan. So itu yang saya cuba nak, orang kata apa, luahkan perasaan saya pada hari ni. Ialah saya ni nak kata garang tu tidaklah, nak kata saya ni suka marah orang pun memang tidak dan siapalah saya untuk memarahi anda semua. Cuma itulah, saya rasa nak meluahkan rasa sedikit kecewa tu. Sebab saya tengok ramai yang mungkin masih lagi tertanya-tanya macam mana nak buat benda ni. So teknik tu bagi saya, apa yang saya dah sampaikan, saya dah ceritakan. Okey, 4 teknik tadi: nampak, kenal, suka, percaya. Ini je teknik dia. Macam mana nak bagi orang nampak, yang saya dah ceritakan tadi. Kena buat ABS. Kena orang kata apa, reach seramai mana orang yang boleh gunakan ABS tadi tu. So cara nak buat ABS saya dah terangkan. Saya dah masukkan dalam grup Telegram, even dalam Facebook page Hartanah anda pun saya dah letakkan apa yang Tuan Fahdi Ghazali ajarkan hari tu. So follow je teknik tu. Tak payah nak susah-susah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nak bagi orang kenal. So nak bagi orang kenal, memang kita tak boleh tidak kena ubahlah kita punya pendekatan yang selama ni kita buat. Kita hanya menjual rumah semata-mata, letakkan iklan apa semua tu. Yang tu saya dah tegurkan hari tu. So apa yang anda perlu buat, kena meriahkan page, kena bagi informasi, kena bagi pendekatan yang menunjukkan yang anda ni adalah seorang yang profesional. Nampak profesional di situ, dan anda ni boleh membantu orang. Anda boleh memberi sumbangan dari segi idea, memberi sumbangan dari segi ilmu. Bukan setakat letak gambar rumah nak jual, bukan setakat nak orang kata apa, iklankan benda-benda yang anda nak jualkan saja. Bukan itu. So dah kenal, kena bagi orang tu suka dengan kita. Nak bagi orang tu suka, memang kita kena keluar macam ni tiap hari lah. Okay, dan saya nak tanyalah, selama saya minta maaf lah kalau kadang-kadang saya teremosi sikit. Dalam saya bersiaran secara live dengan tuan-tuan perempuan lebih daripada sebulan ni, apa yang membuatkan tuan-tuan perempuan rasa macam nak tengok saya buat live? Apa yang membuatkan tuan-tuan perempuan rasa macam pagi ni Coach Aziz buat live pukul 10? Macam biasalah, kita duduklah depan telefon, depan PC masing-masing, nak tengok apa yang saya nak bebelkan pagi ni kan. So saya nak tanya tuan-tuan perempuan semua, especially those yang memang setia dengan saya tiap-tiap hari, macam Haji Wahab, siapa-siapa yang boleh tolong bantu saya jawab lah. Okay, apa yang membuatkan tuan-tuan perempuan rasa macam nak dengar perkongsian saya? Mesti ada something yang mungkin daripada saya yang mungkin telah menusuk di hati anda semua. Saya nak tahu secara jujurnya lah. Kalau katalah saya buat live selama sebulan lebih ni, impact daripada sebulan lebih yang saya sampaikan ilmu semua ni mungkin tak sampai, benda yang saya nak sampaikan tu mungkin tak sampai kepada tuan-tuan perempuan. Saya tak rasa adanya nama-nama yang saya sebutkan tadi tu setiap pagi untuk tengok saya secara live ni kan. Jadi itulah saya minta kalau boleh masukkan feedback daripada anda semua, review lah daripada anda semua, kalau boleh masukkan dalam ruangan komen untuk saya tahulah sebenarnya kenapa, apa yang membuatkan sebab apa saya tanya macam tu. Saya nak minta feedback daripada tuan-tuan perempuan sebab saya nak tunjukkan macam mana sebenarnya rancangan live yang saya buat ni telah menyentuh hati orang lain, dan saya nak tuan-tuan perempuan gunakan pengalaman yang ada, komen-komen yang masuk untuk diambil kira dan untuk digunakan sebagai benchmark ataupun sebagai what we call panduan lah. Panduan untuk anda semua nak memulakan aktiviti FB Live macam yang saya buat ni. Okay, alright. So saya minta tolong siapa-siapa yang boleh tolong komenkan secara ikhlas lah, nak komen, nak hentam ke, nak kritik saya ke apa ke, tak kisah. Saya alu-alukan. Tuan-tuan perempuan boleh masukkan di ruangan komen. Okay, so kita tengok sekejap siapa lagi yang dah join ni. Okay, ramai ni. Okay, S Property, Teguh Zack. Okay, Waalaikumsalam. Prince Junior, Syed Putra. Okay, Anggun pun ada. Nak buat FB Live tapi tiada keberanian, malu pun ada, bagaimana untuk atasi? Santai, selamba dan padu, penuh ilmu. Okay,
Oh, ni Firnita ni bagi komen kat saya lah ni, santai, selamba dan padu penuh ilmu. Terima kasih Fir. Okay. So Fir tanya kat situ, nak buat FB live tapi tiada keberanian, malu pun ada, bagaimana untuk atasi? Alright. Nak atasi dia senang je Fir. Nak atasi dia senang je. Awak kena banyak praktis. Awak kena banyak praktis. Saya ni, okay, mungkin lah saya ni dilahirkan jenis tak malu. Daripada sekolah dulu memang saya jenis suka ke depan. Mungkin lah, itu saya. Saya ni mungkin lain sikit. Saya ni alien datang daripada angkasa lepas sebenarnya. Bukan dilahirkan di bumi. Itu cerita saya lah. Saya keluar-keluar dulu masa sekolah, nak apa tu, cikgu tolak suruh ke depan bagi syarahan, saya selamba je pergi ke depan. Tu saya lah. Tak, tu saya gurau je sebenarnya. Semua orang malu Fir. Semua orang malu. Semua orang dilahirkan sebagai seorang yang pemalu. Kalau kita ni jenis tak malu kan, lahir-lahir tu kita selamba je boleh depan orang, tak pakai baju, tak pakai seluar kan, orang tegur kan, malulah nampak ni kita selamba je buat tak tahu kan. Semua orang jenis pemalu. Tak dinafikan lah. So saya pun dulu dilahirkan sebagai seorang pemalu. Saya tak adalah orang kata apa, ada keberanian tiba-tiba boleh ada talent bercakap depan orang kan, apa yang boleh selamba je nak goreng orang macam-macam kan. Bukan macam tu. Tak semua orang yang jenis dan saya rasa kebanyakan orang macam tu. Tapi pernah tak dengar satu perkataan, saya petik perkataan ni, dan siapa-siapa yang pernah attend seminar STL mesti pernah dengar perkataan yang saya petik ni. Perkataan tu nama dia progressionist. Progressionist ni maksud dia, kita nak buat sesuatu tu, kita jangan buat nak tunggu benda tu perfect baru kita nak mulakan. Faham tak? Kita tak payah nak tunggu sesuatu perkara tu kita kena buat ni perfect ni, tak boleh salah ni, tak boleh silap ni, kena 100% perfect kan, baru kita nak mulakan benda tu. Okay? Jangan. So kita cuba jadikan diri kita ni sebagai seorang yang progressionist. Progressionist ni maksud dia kita mulakan one at a time, tapi dalam masa yang sama, bila benda tu tak sempurna pun kita dah cuba buat dulu. Kita dah cuba buat dulu. Contoh, katalah saya bagi contoh mudah je. Anda nak buat FB live. Masalah anda sekarang ni adalah anda tak tahu ataupun anda tak biasa nak bercakap depan orang. So kita nak mulakan, nak hilangkan rasa malu tu, mula-mula kita buat mungkin kita bercakap depan cermin dulu. Cubalah bercakap seorang-seorang depan cermin kan. Tapi kuncilah pintu bilik tu kan, nanti mak ingat apa ni, ataupun suami ingat awak ni dah gila pula kan, cakap seorang-seorang depan cermin. Tak pun beritahu lah, mak, saya nak praktis nak cakap depan orang ni, nak buat FB live ni, mak jangan gelakkan saya pula. So cakap depan cermin, ceritalah macam mana saya cakap sekarang ni, apa benda nak cerita. FB live yang pertama, it will never go wrong kalau anda bercerita tentang diri anda sendiri. Anda kenalkan kepada orang lain, anda kenalkan kepada publik siapa anda. Bermula daripada anda lahir kat mana, so anda sekolah rendah kat mana. Kalau nak cerita tadika dulu pun boleh, tadika dulu kat mana, sekolah rendah kat mana, sekolah menengah kat mana, masuk U kat mana, lepas tu dah kahwin ke belum, anak berapa orang, sekarang ni kerjaya sebagai apa, tu cerita tentang diri anda. Itu untuk FB line pertama. Tak ada benda yang akan membuatkan anda silap di situ, sebab benda yang anda tahu. Lainlah kalau anda nak ceritakan tentang diri anda tapi semua tu anda goreng kan. Anda dulu mungkin sekolah kat sekolah lain, anda cerita anda sekolah kat sekolah lain. Itu menipu lah namanya kan. Tak payah, cerita benda yang betul je lah. Cerita benda yang betul. So challenge yang pertama yang saya cuba nak bagi tuan-tuan perempuan buat sekarang ni adalah cuba buat FB live dalam page masing-masing ataupun dalam personal account pun tak apa. Biasakan diri buat FB live. Kalau tak boleh lagi, buat depan cermin dulu, cakap depan cermin, cuba nak bagi interaksi dengan orang dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali bila tuan-tuan perempuan buat FB live, interaction. Interaction tu yang saya tekankan di sini. So bila contoh macam sekarang ni saya buat FB live, saya buat FB live, benda yang saya suka nak cerita daripada awal sampai habis, berkenaan dengan topik yang saya nak terangkan kat situ, saya mesti tanya balik dengan tuan-tuan perempuan semua. Tuan-tuan perempuan faham ataupun tak faham. Kemudian saya selalu bertegur. Nama yang muncul tu, nama yang keluar tu, tuan-tuan perempuan kena tegur mereka. Dan bagi masa sikit. FB live ni untuk permulaan, saya cadangkan sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan kena buat setengah jam. Not less than half an hour. Kalau katalah buat terlalu pendek, katalah malu sangat tak tahu nak cerita apa benda, cerita 10 minit aja. Cerita 10 minit. Sebenarnya dalam tempoh 10 minit ni kita kena faham, bila kita buat live, bukannya semua orang nampak terus notification yang kita tengah live tu dan orang tu akan terus klik button untuk tengok kita punya live tu. Kena faham kat situ. Macam contoh saya buat live ni, nak tunggu sampai
dah dapat berbelas orang tu pun kadang-kadang makan masa sampai 5 ke 10 minit baru ada berbelas orang kat situ yang tengok lah kan. So mula-mula tu mungkin dalam 2-3 orang je yang masuk kan. Dan okay, so bila kita dah bercakap dengan orang, kita dah tengok kawan-kawan yang masuk ni, kita tegur seorang-seorang, kita tegur apa khabar, okay, kalau dia bagi salam, jawablah salam dia. Dan penting untuk kita berinteraksi dengan mereka. Jangan kita buat live, kita cakap seorang-seorang, betul tak tengok apa benda orang komen apa semua. Tak guna juga macam tu kan. So kita nak ada interaksi. Sebab tu bila kita berinteraksi dengan orang, secara tak langsung kita nampak, oh okey, kawan-kawan ni ada, kawan-kawan ni support, kita buat live tu, jadi kita rasa seronok. Kita rasa seronok macam yang saya buat dengan tuan-tuan perempuan semua setiap hari macam ni. Okay, right. Dan kena minta tolong dengan mereka lah. Macam yang saya selalu sebutkan, minta tolong, tolong tekan button share, tolong sharekan rancangan live ni ke wall masing-masing, ke page masing-masing, ke personal account masing-masing. Dia tekan button share, tak susah pun, tekan je button share. Ni, siapa-siapa yang belum tekan button share, tolong tekan button share, tolong sharekan. Okay, right. So kita minta orang sharekan apa yang kita buat ni kepada kawan-kawan yang lain, supaya mereka juga boleh mendengar apa yang kita nak cuba sampaikan. Okay, so first task, buat benda tu dulu. Okay, kalau katalah tak boleh juga nak cerita benda yang pertama tadi, saya rasa anda berada di bidang yang salah. Anda tak boleh buat sales sebenarnya, sebab bila nak cerita dengan orang, anda nak cerita tentang diri anda sendiri ni, nak kenalkan diri anda sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang perunding hartanah, itu pun anda dah fail, susah lah macam mana nak buat kan. Cuba. Tak cuba tak tahu. So be a progressionist. Tak payah nak tunggu sampai dah perfect baru nak mulakan. Okay, ada pula yang kata, alamak coach, nak keluar ni muka tengah tak berapa siap ni, dengan rambut panjang tak potong-potong ni kan, dengan berjerawat lah apa semua kan. Cakap dengan dia, okay, kalau misal kata nak tunggu muka siap, sampai bila pun muka awak tak siap, memang muka awak dah macam tu kan. So tak payahlah nak fikirkan sangat apa yang orang nak cakap. Ini kadang-kadang fikir, alamak nanti orang tengok rambut aku serabai kan, sikatlah elok, apa yang susahnya. Kalau misal kata rambut serabai, pakai kopiah pun tak apa kan, pakai kopiah ke pakai songkok ke, apa masalahnya kan. Ini dok fikir orang tu tengok kita lah. Ni macam zaman kita kanak-kanak dulu, macam kita zaman budak-budak dulu kan. Naik bas budak ni macam perhati aku, kita perasan sendiri orang tu perhati. Orang tu tak perhati pun. Orang tu orang kata apa, doesn't care pun. Kita nak cakap apa benda ni, bukannya orang tu nak tengok muka kita macam ni, dia nak dengar sebenarnya apa yang kita nak cakap kan. Okay, dan ada juga yang risau kata, nanti kalau saya buat live tak ada benda nak cerita, tak ada benda nak gebang, tu gelakkan saya. Bukan itu cerita dia. Sekarang ni saya nak bagi tahu dengan you all semua. Nak bagi tahu dengan you all semua. Okay, yang 4 benda tadi tu nampak, kenal, suka dengan percaya kan. So stage yang mana yang you all kena buat mereka percaya ataupun mereka suka kepada anda. Stage yang mana adalah bila masa anda kena tampil ke depan. Selagi anda bersorok kat belakang, duduk di belakang tirai, orang masih lagi tak kenal anda, orang masih tak tahu siapa page owner, yang anda buat page nama sikit punya gempak, property millennial. Okay, contohlah siapa yang buat property millennial, jangan terasa pula saya bagi contoh je. Katalah nama property gempak lah, benda tu kan, semua gempak belaka kan. Tapi tak gempak apa pun, page asyik listing rumah aja, tiap-tiap hari duk listing rumah kat situ, rumah kat sini, berapa square feet, berapa bilik, itu je yang dia juluk tiap-tiap hari kan. Sampai orang tengok pun muak, kata apa benda lah dia ni kan, apa page dia nak cerita sebenarnya. Kalau setakat aku nak tengok rumah yang ada dalam listing dia ni, kat Mudah pun melambak, kat iProperty pun melambak kan. So page ni kena bagi something, dan buat FB Live ni adalah salah satu cara macam mana kita nak berinteraksi dengan kita punya followers dan kita punya orang yang dah like page kita lah. So itu untuk bagi mereka suka. Okay, right. So itulah kalau tuan-tuan perempuan masih lagi rasa macam Fir tadi, mungkin Fir rasa macam tak boleh lah coach, rasa segan lah, saya rasa takut lah. Ingat pesan saya, be a progressionist. Kita buat benda tu progress one step at a time. Kita buat one step at a time, tapi jangan sampai kita tak mulakan langkah tu. Ingat pepatah Cina ada menyebut perjalanan beribu-ribu batu bermula dengan langkah yang pertama. Tanpa langkah yang pertama, langkah yang kedua tidak akan wujud dan kita tidak akan ke mana-mana. Saya hafal benda tu sebab dulu saya masuk syarahan. Itulah ayat yang cikgu suruh hafal. Okay, so mulakan langkah pertama anda sekarang. Kalau anda tak mulakan, sampai bila-bila anda tak mulakan, sampai bila-bila anda takkan berani nak buat benda tu. Okay, so ingat, kena buat, jangan rasa risau, jangan rasa takut. Practice makes perfect, kena buat selalu. Okay,
Salah satunya menunggu informasi ilmu tentang hartanah yang mana saya kekurangan dalam bidang ini. Selainnya menyokong semangat coach untuk menjalankan Ebi Live. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Wahab. Itu yang saya sayang Tuan Haji ni. Okay, betul macam Firnita bagi tahu tak ada keberanian. Okay, nak timbul ilmu yang coach kongsi bila nak jawab buyer. Okay, right, tak apa. Sekarang ni dah keberanian tu dia tak boleh datang dengan kata apa, dia macam ni kan, bila kita nak pergi bercakap depan orang ni, memang betul macam you all fikir, nanti kan kalau orang tanya macam-macam, aku tak ada ilmu, aku nak jawab macam mana, betul kan? Tapi macam saya, kalau saya katalah saya buat topik-topik tertentu lah kan, topik-topik tertentu tu, kadang-kadang topik-topik tu saya pun ambil daripada Google, ataupun saya tengok kata apa, blog daripada orang lain punya penulisan. Tak semestinya semua benda tu saya tahu kan. So kalau katalah datang soalan yang pelik-pelik yang kita tak boleh nak jawab, jangan gelabah. Jangan gelabah, just cakap dengan dia, minta maaf lah, tok guru saya ajar sampai bar je, ta ni belum masuk lagi. So yang ta ni nanti balik saya mengaji sat, nanti saya ambil nombor telefon tuan, nanti saya contact tuan balik. Apa kita macam tu je lah, tak payahlah nak pening-pening kepala, apa yang susahnya. Kalau katalah soalan itu macam terlalu extravaganza ke apa, just beritahu dengan kita, apa tuan, tuan tinggalkan nombor telefon, nanti saya akan contact tuan balik, saya pergi mengaji balik dengan tok guru saya. Mengaji sampai habis, sampai ya pula. Ni tok guru sampai sa tu, tok guru pula pergi apa ni, tak habis mengaji, pergi ngajak orang lain pula. So ceritalah macam tu dengan orang kan. So bagi dia orang ni lah, janganlah sampai kita rasa macam alamak, ilmu aku ni tak cukup lagi kan, nanti orang tanya ke apa ke aku tak boleh nak jawab. Dah benda tu menyebabkan you all rasa macam apa ni, takut nak appear depan orang. Jangan. Tu yang saya kata, be a progressionist. Jadi progressionist. Tak ada orang yang perfect. Nobody is perfect in this world. Tak ada orang yang perfect dalam dunia ni kan. So kalau kita duk fikir nak jadi perfect baru kita nak mulakan suatu benda, payah. Sampai bila pun tak boleh jadi perfect. Hari ni duk fikir, alamak aku tak hafal lagi apa yang cerita pasal apa, Lord Lidi ni apa benda yang itu, dah nak kena tunggu Lord Lidi punya pengisian pula. Okey, lepas tu fikir-fikir balik, lepas ni orang duk cerita tanya pasal strata title, aku tak berapa faham pula strata title ni. Tunggulah nanti Coach Isaac cerita strata title, baru aku dapat ilmu tu, baru aku nak mula. Lepas tu dia fikir-fikir strata title, fikir benda lain pula keluar. Sampai bila pun tak start kalau macam tu kan. So tak payah risau-risau, bulldoze saja. Macam saya cakap, saya dah buat dalam posting saya semalam, jangan risau. Jangan risau, bulldoze saja, jalan je, goreng je. As long as you all boleh bercakap, ada mata, ada telinga, ada mulut, boleh cakap, jalan je. Jalan je, tak payah risau-risau. Buat je. Okey. Untuk belajar AB ni coach. Okey, terima kasih Ustaz Nazri. Okey, siapa lagi ni? Aki pun ada. Terima kasih Aki. Maizura Muhammad Darus. Okay, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Kasih mana ada Sofian. Pernah buat AB Live 15 minit, gagap lah pula. Oh, ya ke? Okay, gagap gagap ni susah juga nak cakap ni. Tapi itulah, kena biasakan Fir, kena biasakan. Kalau Fir rasa takut, rasa macam nak appear tu, rasa seram-seram sejuk, rasa nak terkencing ke apa kan, pergi kencing dulu kan. Dah habis buang apa semua sekali tu, baru start live ni. Macam dia, bila dah terbiasa, bila kita dah biasa cakap, macam kita anggap macam kita cakap dengan orang, depan kita ni bukan ada orang pun depan ni kita. Macam saya sekarang ada kamera sebiji, ada laptop satu kan, duk bercakap dengan orang, macam kita anggap macam kita sembang dengan kawan kita je lah. Nak buat live macam tu je. Topik tu janganlah pilih topik yang bombastik sangat. Saya cakap start dengan topik yang simple. Cerita, okey, siapa saya, so cerita pasal tentang diri sendiri je kan. Tu dan satu lagi, ni satu lagi yang saya nampak lah, kadang-kadang bila kita terlalu memikirkan topik yang kita nak cerita tu sampai kita rasa macam kita dah jam, nak cakap tu takut nanti kan salah fakta ke apa kan, betul tak? Kebanyakan orang rasa macam tu kan. So tak payah pilih topik yang susah. Kita nak cerita benda tu, dan live ni kita tak boleh macam katalah kita nak live sekarang kan, and then kita terus open kita punya FB, kita terus klik live kat situ, kita minta terus ke udara secara live macam tu. Sekurang-kurangnya anda kena bagi makluman tu sehari sebelum lah. Katalah macam semalam saya dah keluarkan poster, okey hari ni saya nak live tentang topik tak kenal maka tak cinta ni kan. So semalam lagi saya dah ceritakan, dan hari ni baru saya berkudara secara live tu. Sekurang-kurangnya orang dah tahu dah benda apa yang kita nak ceritakan. Tapi kalau katalah anda tu macam baru nak cubalah, anda baru nak cuba dan anda rasa macam, oh ini semangat aku tiba-tiba datang nak buat live ni, so anda terus klik button live,
dan anda pun mula bercakap apa semua kan. Okey, so itu satu je mungkin lah apa tu kesannya adalah yang view tu tak ramai. Sebab orang tak tahu sebenarnya anda kat udara esok. Sebab orang yang tengok anda, notification yang keluar tu, bukan semua orang tengok notification live keluar dekat phone masing-masing kan. Tak semua yang nampak benda tu kan. So mungkin kebetulan orang yang dah memang follow anda ke, yang dah tahu tentang anda ke, mungkin orang tu akan nampak lah notification tu. Tapi kalau dia jenis macam apa tu, tak ambil port ke, FB pun tak berapa aktif ke, mungkin dia tak nampak anda kat udara secara live tu kan. So bila dah buat live impromptu lah, dia panggil impromptu, anda buat tiba-tiba macam tu, jangan rasa apa ni sedih dan kecewa lah bila tengok alamak seorang yang view aku punya live kan. Ada 2 orang yang tengok, ini pun nama yang keluar ni pun nama kawan sendiri kan, yang memang tiap-tiap hari nampak duk apa sokset duk membawang kita kan. Tak kisah, benda tu jadikan sebagai satu orang kata apa, ala bisa tegak biasa lah kan. Kita nak kudara secara live ni bukannya semua orang yang kita nak suruh tengok tu akan tengok kan. Tak semua. Macam saya ni kan, baru ada 19 orang yang tengok ni, bukan ramai pun. Walaupun tiap-tiap hari saya kudara secara live tapi saya nak dapatkan 100 orang yang view pun susah kan. Tapi bagi saya tak kisahlah orang view ke orang tak view, yang penting apa yang saya nak sampaikan saya dapat sampaikan. Sebab kalau kita fikir buat live untuk target orang tengok ramai-ramai, memang sampai bila-bila pun tak dapat target tu, sebenarnya susah nak dapat. Kecuali lah kalau anda ni selebriti ke. Nanti kejap lagi saya tunjukkan siapa-siapa yang memang dah hebat dalam bidang FB marketing ni, macam mana dia orang buat benda tu. Okay, right, so kita teruskan dengan slide saya yang seterusnya. Okay, so tuan-tuan dan puan biasa nampak ayat Ishak. Ni siapa yang tak kenal ni memang susah sikit lah. So siapa-siapa pejuang-pejuang hartanah, perundi-perundi hartanah, istilah pejuang hartanah pun sebenarnya saya tak perasan sebenarnya ayat Ishak dah ambil dulu. So gunakan pejuang hartanah tu alamak, ayat dah ambil punya pejuang hartanah. Tak apalah, saya pakai je lah pejuang hartanah tu kan, bukan saya nak compete dengan dia ke apa Okay, so ayat adalah salah seorang yang gunakan medium Facebook marketing dan juga kata apa Facebook live untuk menyampaikan ilmu. So kalau kita tengok followers dia, nampak lebih kurang 250,000 orang yang dah pun follow ayat. Dan dia adalah ayat ni lebih muda daripada saya, dan apa tu, mungkin lah dari segi pengalaman tu dia apa tu, dari segi pelaburan hartanah, dari segi macam mana kalau tengok perkongsian dalam page dia berkenaan dengan apa tu, pasaran hartanah dan sebagainya kan. So kita boleh jangkakan bahawa kalau kita dalam bidang hartanah ni kita nak bercakap perkara-perkara yang mungkin lebih kurang ataupun kita cedok aja daripada orang-orang lain. Contoh macam Ayat ataupun Faizul ke kan, Faizul apa ni, Rizwan tak kisahlah siapa-siapa pun yang kita cedok. So mungkin kita akan rasakan bahawa topik ni kalau aku cerita nanti orang kata aku duk sedut ataupun aku duk palagiat daripada page orang lain kan. So ini saya nak beritahu tuan-tuan perempuan, jangan risau. Kalau katalah tuan-tuan perempuan gunakan sumber apa yang tuan-tuan perempuan nak sampaikan, nak letakkan dalam page masing-masing tu yang berkenaan dengan hartanah, tapi ambil daripada page orang lain, itu tak menjadi satu kesalahan pun. Yang menjadi satu kesalahan adalah bila anda meletakkan kredit kepada diri anda sendiri kalau anda buat macam tu. Itu yang tak bukan menjadi satu dosa besar, tidak, tapi macam tak kata apa tu, Allahu Akbar, lupa dah pula. Courtesy tu tak adalah. So dari segi apa tu, courtesy tu sepatutnya anda kena letakkanlah kredit tu. Kalau katalah anda ambil perkongsian yang anda buat tu daripada page orang lain, so anda kreditkan balik kepada page dia. So doesn't matter. Kalau katalah anda fikir bila anda letakkan page orang, anda share, ni satu lagi yang saya nampak. Orang kadang-kadang dia nampak daripada page orang lain tu, dia tekan button share, dia terus sharekan dalam page anda sendiri kan. So satu cara yang saya rasa lebih sesuai, anda cuba olah balik. Anda cuba olah balik perkataan ataupun teks yang digunakan dalam page yang Ayat Ishak buat tu, ataupun Faizul Firdaus Faizul Rizwan buat tu, apa, gila hartanah kan. So
dalam page dia tu sebenarnya informasi itu anda boleh ambil, anda boleh ambil, tapi cuba anda olah balik ayat dia tu, dan bila anda dah olah tu ayat dia tu, katalah anda tak ada masa nak olah kata apa balik, anda just copy balik pun tak apa, pastekan balik dalam page anda dan anda tulis kat situ kredit kepada page sekian-sekian. So itu courtesy namanya, kita orang kata apa, gunakan hak cipta orang lain punya ni dan kita letakkan dalam page kita, dan sebagai balasannya kita letaklah okey, sharing ni apa tu kredit kepada sekian-sekian. So itu cara yang sebetulnya lah. Okey, so tengok dia punya ni, dan anda boleh tengok page Hayat Ishak macam mana dia meriahkan page dia. Live tiap-tiap hari dia buat. Tiap-tiap hari dia buat. Dan orang kata apa, dalam masa sekarang ni, okey, esok insya-Allah ada, saya dah kongsikan dalam apa tu Telegram channel saya, dalam Facebook saya pun saya ada kongsikan berkenaan dengan program yang apa tu Tuan Fadi Ghazali buat, yang esok pun Hayat ada sekali. So boleh tengok kat situ, boleh join percuma je, percuma je. Kalau siapa-siapa yang berminat tu boleh tengok dalam Facebook page saya dan juga dalam Telegram group, ada maklumat dalam tu. Anda boleh daftarkan diri secara percuma. Okey, ni sifu saya Najib Asadok. Siapa yang tak kenal Najib Asadok? Nampak lalu lalang apa dia punya banner, dia punya billboard sebelah highway utara selatan tu. Kalau kata lalu tu dalam 15 km 20 km mesti nampak dia punya ni kan. So macam tu sekali marketing strategi yang dia buat. Okay, so saya belajar daripada Sifu Najib dan daripada orang lain jugalah. So banyak sifu-sifu online marketing bagi tahu 4 teknik tadi tu, pergilah mana-mana pun sama je. Teknik yang sama juga yang diajarkan. Nak bagi orang nampak, nak bagi orang kenal, nak bagi orang suka, nak bagi orang percaya kan. So tengok followers dia berapa, 700,000 lebih, 700,000 lebih orang. Dan Najib ni pun muda lagi daripada saya, dan dia ni tak pernah grad universiti pun. Masuk universiti kena tendang, UTM dulu tak habis belajar. Itu Najib Asadok punya cerita. Tapi kat mana dia sekarang? Kat mana dia sekarang? Kat mana dia dah boleh berjaya melahirkan ramai usahawan yang memang kata apa menjadi jutawan disebabkan teknik yang diajarkan. Okay, so tak boleh apa ni, imagine kalau tuan-tuan perempuan tak gunakan cara tu dan rasa rugi sangat-sangat bila tuan-tuan perempuan dah ada ilmu tu tapi tuan-tuan perempuan tak nak gunakan ilmu tu. Sebab tu online marketing, Facebook marketing, social media marketing ni, this is the way of doing marketing right now. So no point kalau kita dah ada orang kata apa pengetahuan, dah ada ilmu tapi kita tak jalankan, kita tak buat. Tengok Najib Asadok tiap-tiap hari buat live, tiap-tiap pagi dia buat dia punya sarapan minda apa momentum tu dululah. Sekarang ni tak boleh buat sarapan je lah kan, semua dah tengah bersahur kan, puasa nak sarapan benda pula. So cuba tengok page-page ni yang saya ni. Okey, ni siapa tak kenal Prof Muhayya? 1,371,000 followers. Apa ramai orang yang follow dan like dia kan. So Prof Muhayya tiap-tiap hari pun buat live. Tiap-tiap hari buat live. Pengisian dia memang, kalau kita nak cerita live, okey, mungkin topik yang dikongsikan macam Prof Muhayya kan, dia lebih kepada kerohanian dan sebagainya kan. Benda yang dia nak ceritakan, benda yang lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau kita dengar semalam pun ini mungkin lebih kurang sama, yang minggu lepas punya pun lebih kurang sama. Tapi yang tengok beribu-ribu, yang share dia punya live tu beribu-ribu juga. Kan? So memang mungkin anda kata dia orang ni public figure, mestilah ada ramai follower. Takkanlah lahir-lahir tu jadi public figure. Lahir-lahir dia orang ni orang biasa juga macam kita juga. Najib tu macam saya beritahu tadi, Najib Asadok tu kan, UTM tak habis belajar kan. Dia start buat online marketing ni, katalah kalau ikut sejarah dia, katalah 2000 berapa dia cakap itu, 2008 kot dia start buat online marketing ni kan. So kalau dia boleh berjaya, takkan kita tak boleh berjaya. Kalau dia boleh menarik sampai dekat 800,000 orang untuk follow dia, dan it turns up yang 800,000 tu menjadi pelanggan-pelanggan dia, yang dengar dia punya talk, yang pergi seminar dia dan sebagainya kan. So how much yang Najib buat sekarang ni, yang tu Allah alam lah, dia seorang je lah tahu kan. So okey, macam ni satu lagi yang saya nak tunjuk, ni Prof Muhayya kan. Okey, ni Faizul Rizwan. Faizul Rizwan pun ramai jugalah, 100 over 1,000 yang follow page dia, yang like page dia. Dan teknik dia sekarang ni, macam yang kita tahu teknik dia, dia ni jenis yang saya kadang-kadang seram juga dengan perkongsian dia ni kan. Dia sebab dia terlalu bold. Perkataan yang paling mudah nak describe Faizul ni, dia terlalu bold. Terlalu bold ni maksud dia terlalu berani, dan sekarang ni pendekatan yang dia buat, okey, dia mencadangkan dalam keadaan sekarang ni, bila
property market tengah dalam keadaan nak menurun sekarang ni. Kebanyakan industri yang affected dengan pekerjaan tak ada dan sebagainya, banyak yang kena recession, so banyak yang nak menjual rumah dan sebagainya, yang tak boleh nak sustain dengan dia punya ni, dan developer pun terpaksa mengurangkan harga untuk mengurangkan lambakan rumah yang tak terjual dalam pasaran sekarang ni, bagi diskaun dan sebagainya. Jadi dia sampai mencadangkan this is the time for you to refinance your house yang ada sekarang ni. Kau refinance rumah kau sekarang ni, kau dapat cash kat tangan, kau beli property, tapi kena pastikan property tu mesti ada 30% discount, below than market value, baru kau masuk. Dan dalam masa yang sama dia punya rental boleh cover. Rental monthly tu, kalau kita boleh sewakan rumah tu, kita boleh cover dengan kita punya installment bank tu. Itu antara pendekatan yang dia buat sekarang ni. So dia ada buat kelas, ada secret group, boleh masuk dalam Faizal Rizwan punya page, boleh belajar dengan dia. So itulah, dalam tempoh PKP ni, alhamdulillah saya diberikan masa, saya sempat nak tengok mana-mana orang buat live, saya masuk, mana orang buat pengisian tu saya baca kan. So saya suka ni. So tuan-tuan puan boleh tengok apa yang Faizul ceritakan, dan dia pun buat live hari-hari. Ada grup Telegram dia, dan dalam masa yang sama dia buat live hari-hari. Okey. Sekejap, saya baca sekejap komen-komen kalau ada yang nak tanya-tanya macam-macam ni. Okey. Ya, belajar dengan Tuan Ahyat Faizul Rizwan. Yes. Okey. Salam coach, thank you atas sharing. Okey, terima kasih Mita. So kita teruskan. Okey. Ni yang geng-geng sis ni suka kan. Siapa sis-sis yang tak kenal Muar Bella? Saya pun kenal Muar Bella. Sebab apa? Dulu pun saya follow dia. Kan dulu saya pernah cerita dengan tuan-tuan perempuan, saya pernah berkecimpung dalam arena kecantikan wanita. Bukan nak jadi wanita, tapi berkecimpung dalam arena kecantikan wanita. Saya jual produk untuk wanita. Sebab tu masa tu tahun 2016-2017 dululah. Saya belajar online marketing tu sebab saya orang kata start buat produk tu lah. Saya ambil produk daripada orang dan saya jualkan, dan produk tu alhamdulillah sampai setahap tu saya dah auto pilot lah, dah jalan sendiri, tapi ada masalah sikit, saya tak boleh nak teruskan. So unfortunately benda tu terhenti 2019 last year. So 2019 tu saya dah tak buat lagi, dan cuma saya nak ceritakan kat sini, daripada pengalaman saya belajar untuk buat online marketing tersebut. Saya kenal dengan Muar Bella. Saya kenal dengan Muar Bella, dan tuan-tuan perempuan tengok berapa ramai dia punya likers kat sini. Lebih ramai daripada Najib Azadok tau. Najib pun baru 700 lebih, dia dah ada 1,400,000 orang yang like page dia. Kenapa figure-figure ni penting? Kenapa figure-figure ni saya suka nak highlightkan kat situ? Sebab kita kena faham, bila kita buat Facebook page, bila kita buat Facebook ataupun online marketing, yang follow kita, yang like page kita, inilah sebenarnya target market kita. Orang-orang ni yang sebenarnya nak berurusan dengan kita kan. Saya pernah ceritakan tuan-tuan perempuan dulu, saya buat hartanah dan anda, target market saya adalah perunding-perunding hartanah macam tuan-tuan perempuan. Target market saya, orang yang like page saya ni adalah orang yang meminati bidang hartanah. Kenapa? Jawapannya very simple. Sebab saya ni seorang peguam. Tuan-tuan perempuan dengar ni betul-betul. Kenapa saya tekankan marketing saya melalui hartanah dan anda ni, dan kenapa saya ada satu page lagi untuk page Liga firma guaman saya. Firma guaman saya ada page saya sendiri. Tapi saya tinggalkan page tu, saya tak buat apa-apa kat page tu. Saya just update klien kalau ada apa-apa benda yang saya nak update lah. Itu saja. Dan followers untuk page tu pun tak ramai, tak sampai 1,000 orang pun. Kenapa saya buat macam tu? Saya buat hartanah dan anda ni kenapa? Sebab tuan-tuan perempuan kena faham, seorang peguam dia tidak boleh advertise. Seorang peguam dia tidak boleh mengiklankan diri dia, dan tak boleh nak menceritakan tentang firma guaman dia dan sebagainya. Sebab tu saya tak pernah cerita pun firma guaman saya apa dalam ni, saya tak pernah cerita. Sebab benda tu adalah against kita punya LPA lah, Legal Profession Act. Dan saya wujudkan platform hartanah dan anda ni sebab saya nak ada decoy lah, ada decoy di situ. Sebenarnya saya fokuskan marketing saya untuk hartanah dan anda ni. Saya target, saya nak approach seramai mana yang boleh perjuang hartanah, seramai mana yang boleh rent, untuk saya kenal rent tu, dan rent tu kenal saya. Sebab inilah dia yang saya beritahu, saya nak melahirkan 1,000 orang pejuang hartanah,
dalam membantu 100,000 orang pembeli hartanah Muslim yang pertama. Itu target saya. Sebab kalau katalah saya target orang kata apa, at large, public at large lah, tak kira lah siapa, so mungkin matlamat saya nak mencapai, nak melahirkan 1,000 orang pejuang hartanah tu mungkin agak sukar sikit lah kan. That's why saya target nak dapatkan seramai mana yang boleh yang follow page saya ni adalah RAN, yang pejuang-pejuang hartanah ni, sebab mereka ni lah yang akan keluar ke lapangan, yang boleh membantu pula orang lain, menyampaikan pula ilmu yang saya dah sampaikan ni kepada orang lain, supaya 100,000 orang dapat dibantu nak beli rumah pertama mereka dalam tahun 2020 ni. Okay, itu sebenarnya matlamat saya. Okay, alright. So sebab tu tuan-tuan puan mungkin tertanya-tanya lah, okay, Coach Azad ni lawyer, tapi dalam masa yang sama kenapa dia banyak bercerita yang dia pegang, kata apa, emosi pejuang-pejuang hartanah, RAN ni, kenapa dia target RAN punya ni kan, sebab itulah matlamat saya ada di situ. Matlamat saya nak melahirkan 1,000 orang pejuang hartanah dalam membantu 100,000 pembeli rumah pertama dalam tahun 2020. Itu sebenarnya matlamat saya. Okay, sebab tu saya approach tuan-tuan perempuan sebagai seorang pejuang hartanah yang RAN ni untuk sama-sama like page saya dan dengarlah perkongsian saya ni. Tuan-tuan perempuan dah dapat ilmu yang saya ajarkan, yang saya dah sampaikan tu, gunakan ilmu tu untuk sampaikan pula pada orang lain. Itu sebenarnya yang saya nak. Tuan-tuan perempuan sebagai orang yang membantu saya untuk turun ke lapangan. Saya tak boleh bercakap seorang-seorang. Saya kena harapkan anda semua untuk bantu saya. Okay, macam mana kita nak bantu orang lain? Dengan cara berkongsi, dengan cara ceritakan apa yang ni lah, sepatutnya kita sampaikanlah kepada orang lain, ilmu-ilmu yang bermanfaat tu, insyaAllah. Okay, so berbalik pada Muah Bella ni tadi. Okay, so kakak-kakak kat sini, yang perempuan-perempuan ni termasuklah isteri saya. Isteri saya sebelum tidur malam ni dia buka, malam tadi dia tu kekek gelak. Saya tengok apa hal lah Minah ni gelak seorang-seorang kat sebelah ni kan. Masa tu dah kat 11 lebih dah kan, lepas tarawih, lepas kita tadarus semua. Malam tadi Tuan Irman punya sharing tu lebih kurang 11 lebih baru habis. So bila habis dia Tuan Irman punya sharing tu, saya masuk bilik, saya tengok apa pasal wife saya ni duduk dalam tu, duduk terkekek gelak-gelak kan. Rupanya saya tengok ni lah Muah Bella ni. Muah Bella ni kan dia cerita kan, cara dia cerita tu dengan emotion dia, dengan cara dia tepek bedak lah, apa benda dia gelak lah, dia siap menyanyi-nyanyi lah apa semua kan. Sebab tu orang perempuan suka tengok dia, kan. Sebab tu orang perempuan rasa macam seronok lah tengok Muah Bella ni tu, yang sampai follower dia 1 juta lebih kan. Dia buat live, sekali dia buat live, tahu tak berapa ramai yang tengok live dia tu? Berbelas ribu tau. You just imagine, kita buat live, ada berbelas ribu orang tengok. Kadang-kadang sampai yang satu-satu tahap tu sampai berpuluh-puluh ribu ada yang tengok dia buat live. Dia buat live cerita benda sama, cerita macam mana tepek makeup kat muka, itu je. Cerita ni pakai apa, eyeliner lah, pakai apa, mascara lah, apa benda lah, barang-barang perempuan ni semua kan. So bagi saya Minah ni duk cerita benda yang sama, duk buat benda yang sama tiap-tiap hari, tapi yang tengok dia, yang view dia punya live berbelah-belah ribu satu hari, satu kali buat live. What's so special about her? Apa yang istimewanya sangat pasal dia kan? So sebab tu saya cakap kita, kalau kita tak, macam mana cakap, dia kena mulakan lah benda tu. Kita kena mulakan. Dan Muah Bella ni pun dulu is nobody. Dia bukannya selebriti. Dia tak pernah berlakon drama, dia tak pernah menyanyi pun kan. Tapi dia punya follower lebih ramai daripada selebriti yang ada kat luar sana. Dia punya live tu, bila dia buat live tu memang ramai kan. Okay? Dan sekarang ni mana-mana kata apa, makeup artist dan sebagainya, yang betul-betul genuine makeup artist, yang memang cik makan dengan makeup dan sebagainya pun dah mula nak tiru gaya, style dia dan sebagainya kan. Okay, orang kakak-kakak perempuan ni tahulah kan. So saya cerita benda ni berdasarkan ini, benda yang saya cerita ni kenapa? Sebab saya nak jentik minda tuan-tuan perempuan semua lah. Nak bagi tuan-tuan perempuan nampak sebenarnya kenapa dalam apa tu Facebook marketing ni kita kena tampil ke depan, kita kena buat live tu. Sebab ni saya nak tunjuk. Okay, semalam punya live ni, ni saya ambil yang semalam punya gambar ni 10,000 orang yang dah tekan button like apa semua tu, 6.9k komen yang masuk, 2.3k share tau. Yang tukang tolong share pun dah dekat 2,000 lebih. 150,000 view. Gila, 150,000 view tu buat hang kan. 150,000 orang tengok tau sekali buat live. Dia buat live paling lama pun rasanya dalam sejam lebih kot. Dah habis makeup tu dia ni lah.
habislah dia punya live kan. Dan benda yang sama dia buat, tiap-tiap hari cerita yang sama, cerita makeup. Hari ni makeup nak pergi parti, esok makeup nak pergi kenduri kahwin, betul, makeup macam-macam lah kan. Saya dah follow juga, kena tengok. Bukan saya suka tengok dia, tapi saya nak tengok cara pendekatan yang dia buat untuk buat live tu, apa benda yang istimewa sangat dia buat sampai ramai orang tengok tu kan. Okay, jadi itulah berbalik kepada topik kita yang kita ceritakan tadi tu, maka kita dah tahu dah sebenarnya teknik ni memang satu-satunya cara yang boleh membantu kita untuk kita approach orang, kita bagi orang kenal kita, bagi orang suka kita, dan bagi orang percaya kat kita. Dan bila Muabella buat dia punya live ni, saya rasa lah sale dia satu kali live ni puluh-puluh ribu tau yang masuk. Dia jual, dan orang kalau nak minta dia buat dia panggil review lah kan, orang perempuan tahulah nak buat review, paid review dia panggil paid review. Sekali nak buat paid review tahu berapa dah dia dapat. Satu produk yang dia buat paid review tu, katalah Gincu lipstick, satu lipstick untuk buat paid review tu, saya rasa nak bayar dia mungkin kurang-kurang pun 20,000 untuk satu live session ni. Tapi pulangan yang dapat orang yang bagi buat paid review tu mestilah berbaloi-baloi, takkan orang sanggup bayar dia 20,000 kan. Tak tahulah berapa sebenarnya yang dia dapat kan. Tapi itulah, saya dulu pun pernah cuba nak pakai dia juga, tapi saya tak mampu nak bayar. Masa saya duk jual barang perempuan tu kan, saya tak mampu lah, mahal lah. Mahal, saya rasa macam sayang pula duit kan. Tapi itulah, tak pernah try. Masa tu mungkin kita tak ada modal kan, kita nak bagi dia tu. Bagi paid review tu pun bagi saya rasa kalau saya nak keluarkan modal banyak tu, dengan stok saya yang tak berapa banyak tu, saya takut tak boleh nak meet demand orang yang nak beli tu tak ni kan. So saya just tanya dia, dah dengar banyak ni kena bayar dia lah, tak apalah, terima kasih je lah kan. So saya tak berani nak teruskan tapi itulah yang saya nak beritahu kat sini. Tuan-tuan perempuan, cuba bayangkan bila tuan-tuan perempuan dah berada dalam situasi macam yang saya sebutkan, nama-nama yang saya petik tadi. Kalau dalam bidang hartanah, saya dah tunjukkan lah orangnya, Ahyad Ihsak, Faizul Rizwan, okay? Dan ramai lagi. Tuan Erman Taib pun boleh follow dia, banyak juga pengisian yang dia buat dalam tu kan. So kadang-kadang bila kita tengok pengisian-pengisian yang dibuat dalam page-page ni, kat situ kita dah boleh belajar sebenarnya. Okay, tak payah susah-susah pun tak apalah. Kalau nak tengok page hartanah yang suam-suam kuku macam page saya pun okey juga kan. Hartanah anda ni pun banyak maklumat, informasi yang saya bekalkan tiap-tiap hari kan. Kalau takkan you all follow page saya kan. So benda-benda macam tu pun dah boleh gunakan, boleh gunakan. Dan kata apa, boleh lah kata nak sampaikan kepada orang lain, dan tengok itu sebagai contoh lah yang kita buat. 1 jam dah saya bersiaran Saya ingatkan nak cakap setengah jam ni lebih lah. Tengok, nak cakap baik setengah jam jadi 1 jam lah kan. Okay, so saya rasa tu je lah kot nak kongsi dengan anda semua. So tak kenal maka tak cinta. So pastikan orang kenal anda. Orang kenal anda, barulah orang tu akan berurusan dengan anda, dan barulah mereka akan mula kenal mula bercinta dengan anda dan mula berurusan dengan anda lah. Bila mereka dah percaya tu kan. Okay, alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi join saya. Saya minta maaf lah kalau ada sedikit sebanyak perkara yang saya sampaikan tu mungkin mengguris perasaan tuan-tuan perempuan. Dan kalau ada apa-apa benda yang saya cakap tu mungkin terkasar bahasa dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak lah. Jangan ambil hati, jangan simpan dalam hati lah. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.